Ya, sudah kembali menerusi Rampai Pagi dan seperti pun kita janjikan, kita akan mengikuti satu segmen iaitu segmen Astrawani di mana kita akan berbicara mengenai dengan mempromosi bahasa Melayu melalui media baru ya. Kita bawakan narasumber kita secara istimewa ke studio pada kali ini Yang Mulia Puan Nur Mazlina binti Muhammad Deli merupakan seorang ahli Astrawani. Assalamualaikum Puan. Ya, Apa kabarnya ni pada hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Kami di Rampai Pagi tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kesudian Puan datang kemari mengongsikan mengenai dengan topik kita ni pada hari ini, mempromosi bahasa Melayu melalui media baru. Jadi sebelum kita ni mengetahui dengan lebih lanjut lagi, mungkin dapat dibincangkan apa maksudnya media baru ni, Puan? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, media baru ni kalau kita tahu media baru. Ya, banyak pendapat ilmuwan ataupun pengkaji yang telah mengongsikan mengenai istilah media baru ni. Media baru ni kalau in Inggerisnya ni new media. Antaranya ialah pendapat Marshall McLuhan di mana media baru ataupun new media ni adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya tu telah memperluaskan jangkauan komunikasi manusia. Sejak zaman McLuhan ini, istilah media baru ini muncul dan bertahan serta mempunyai banyak lagi definisi yang sesuai dalam konteks penggunaannya. Okay, sementara menurut Ronald Rice pula pada tahun 1984 mendefinisikan media baru ini sebagai teknologi komunikasi yang memberikan kemudahan atau berlakunya interaktivitas iaitu antara pengguna dan informasi. Interaktivitas ini sendiri pun sebahagian besarnya merupakan ciri-ciri media baru ataupun karakteristiknya. Okay. Sementara dalam buku Encyclopedia of New Media tahun 2003 tidak ada satu pun jawapan pasti mengenai definisi media baru itu. Tetapi media lama ni sama tradisional ni pernah kena disebutkan sebagai media baru. Tapi disebabkan oleh kerana berubah zaman, tetapi media ini secara konsisten terus berubah dan berkembang. Salah satu perkembangan media baru ini yang dapat kami lihat kewujudan era digital, di mana dengan adanya kemunculan internet ini sangat berperanan penting dalam hubungan era digital dengan media baru. Sebagaimana menurut Ardianto, iaitu pengkaji Indonesia, menyatakan bahawa media baru ini merupakan media pada saat ini yang sedang berkembang dan akan terus berkembang mengikuti komunikasi, informasi yang ada pada masa inilah perkembangan zamannya tu. Okay, media masa ini berkembang baik dari segi teknologi, komunikasi maupun informasi. So contoh media baru yang tadi lihat pada masa ini dengan penggunaan internet, komputer, telefon bimbit, tab dan banyak lagi. Selain teknologi, media baru juga tidak dapat dipisahkan dengan dunia digital. Hal ini disebabkan kerana sebahagian besar media baru didominasikan oleh produk berteknologi digital yang seringkali memiliki ciri-ciri yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mudah, interaktif dan tidak memihaklah. Iya, jadi itu ya mengenai dengan apa yang dimasukkan dengan media baru ini dan juga tidak pun ya kita ni berkongsi bersama juga ni mendengarkan di mana media baru ini berkembang dari segi teknologi iaitu komunikasi dan juga informasi. Jadi ini puannya adakah sosial media seperti Facebook, Instagram, MSN ini merupakan salah satu media baru dan juga ni mungkin boleh puan kongsikan kepada penonton kita mengenai dengan manfaat dan juga tujuan media baru ini sebenarnya. Okey, penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, MSN, Twitter dan penggunaan aplikasi seperti TikTok lain, juga WhatsApp dan banyak lagi, ia merupakan media baru. Kerana media baru ini merupakan yang tadi menggunakan masa ni, penggunaan internet. Itu yang penting. Dari internet saja kita boleh mengambil banyak manfaat. Faedahnya juga, termasuklah penggunaan social media yang pada masa ini kita gunakanlah pada masa ini. Okey, apa yang penting ciri-ciri media baru ini merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasiskan teknologi yang menggunakan teknologi masa ini, berkarakterkan fleksibel, berpotensi interaktif, iaitu mempunyai ada hubungan pengguna dan informasi dan dapat berfungsi secara privasi ataupun secara public. Okey, ciri-ciri media baru ini ia mestilah berbentuk digital
ia memudahkan untuk tani berkomunikasi sama saling bertukar informasi. Itu yang lebih penting. Memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah interaksi. Lebih efisien, murah, cepat untuk mendapatkan sebuah informasi yang terbaru. Media baru seperti penggunaan aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, MSN dan apa lagi yang banyaklah yang tani gunakan masa ini. Ia merupakan media sosial dan juga merupakan teknologi dan aplikasi yang interaktif, iaitu media baru. Aplikasi ini bukan saja membolehkan penggunanya mengirim untuk menerima teks, malah tani boleh juga untuk memuat naikkan penggunanya gambar, video, audio dan banyak lagi. Apa yang penting pengguna ini harus memiliki komputer, telefon bimbit, apa saja alat-alat teknologi lah yang menggunakan internet atau telefon bimbit dan banyak lagi. Dan yang paling utama ialah kemudahan dalam mengakses internet atau kerana pengguna aplikasi tersebut hanya dapat digunakan dalam talian ataupun online. Media baru ini sebagai merupakan satu informasi yang mana banyak manfaatnya. Kita banyak menggunakan faedahnya tu untuk tani menyebarkan maklumat lah. Dengan adanya media baru ini selalunya ia memudahkan kita ni untuk mengakses informasi. Yang selainnya tu kemunculan media baru ini, ia boleh tani menghubungkan satu individu ke satu individu yang lain. Dari sana tani mudahlah untuk tani berinteraksi sama-sama yang lain, walaupun tani indah sama dalam satu tempat. Banyak media baru ini dapat digunakan sebagai tempat untuk menjalankan dan mengembangkan perniagaan, tani punya pendidikan, mencari pekerjaan, mencari sumber dan lebih lagi banyak yang pentinglah mempromosikan bahasa Melayu serta memberigakannya. Jadi Puan tadi ada mengongsikan bagaimana dengan adanya media baru ni dapat kita ni mempelajari banyak benda baru, dapat memperkembangkan perniagaan dan sebagainya. Betul. Tapi dalam skop kita ni kan mempromosikan bahasa Melayu itu. Bagaimana caranya sebenarnya? Bagaimana kita gunakan media baru ni untuk kita promosikan bahasa Melayu tersebut? Mungkin Puan dapat kongsikan? Di negara kita sudah kita ni tahu yang bahawa bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi negara kita ni sendiri. Jadinya banyak agensi-agensi ataupun organisasi yang terlibat dalam mempromosikan bahasa Melayu tadi sendirilah, termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka, Ahli Astrawanis tadi sendiri, Angkatan Sastrawan Negara, bagian bahasa Melayu, pelajar-pelajar, guru-guru pun juga ada yang benarnya semua orang mempunyai peranan yang penting lah dalam mempromokan bahasa Melayu itu sendiri. Dalam usaha untuk terus memberikan ini, beberapa langkah tani perlu dilaksanakan ataupun memperkasakan bahasa Melayu ini. Sebagai contoh, tani melihat agensi daripada ataupun organisasi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Diorang masa ni banyak mengadakan aktiviti-aktiviti yang berbasiskan online. Macam memberikan secara maya beberapa kaedah ataupun program yang telah dianjurkan ataupun akan dianjurkan kebanyakan melalui online. Dari sana untuk kita mengetahui macam mana cara mempromosikan atau tadi mesti tahu beberapa langkah-langkah ataupun strategi untuk menaikkan lagi bahasa Melayu melalui media online. Antaranya ialah penggiat-penggiat bahasa Melayu macam kita ni yang bertutur bahasa Melayu perlu lebih berani menggunakan ICT dalam alat penyelidikan tani. Perkakasan, perisian, apa-apa saja guna bahasa Melayu. Macam tani berWhatsApp tani gunakan bahasa Melayu untuk menunjukkan tani ni berbangsa Melayu ataupun bahasa Melayu itu pun mestilah tani macam ni orang dikekalkan. Bagi mempromosikan bahasa Melayu ini ke media baru ini, kita perlu melihat beberapa langkah utama untuk meningkatkan lagi kedudukan bahasa Melayu itu ke tahap yang lebih tinggi. Antara ialah menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu mampu berkembang maju sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu bermutu dan luas penggunaannya oleh rakyat dan penduduk di negara ini berkembang menjadi sistem budaya. Untuk tani adalah untuk meneruskan tani punya bahasa Melayu itu sendiri. Sebagai contoh, kita menggunakan persuratan melalui email, berWhatsApp, kita gunakan dalam bahasa Melayu. Orang sendiri, tani sendiri pun membaca pun dalam bahasa Melayu. Di sini kita nampak kita memartabatkan lagi bahasa Melayu itu sendiri. Yang kedua adalah meluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor swasta.
pada masa ini penggunaan bahasa Melayu dalam sektor swasta ni belum lagi berapa menyelah dan menyeluruh kerana masih ada banyak pihak beranggapan bahawa bahasa Melayu ini tiada nilai komersial dalam perniagaan. Ini yang kebanyakan yang tani kurang lah. Tapi ada jualah dalam macam iklan perniagaan atau banyak tani menggunakan ada bahasa Melayu juga. Ikutlah ia punya no. Kadang-kadang masa ni kalau dari sektor swasta yang macam yang tinggi, diorang banyak menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Kerana sikap cuma tu boleh menjadi penghalang kepada perkembangan bahasa Melayu. Kerana seolah-olah wujudnya persepsi bahawa bahasa Melayu itu hanya sesuai digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan sahaja. Tapi yang benarnya bahasa Melayu ni boleh tadi pertingkatkan lagi dengan nilai-nilai komersial yang ada macam lucu ke apakah, boleh meningkatkan lagi tadi punya penggunaan bahasa Melayu. Kita tingkatkan penggunaan bahasa Melayu ini melalui iklan-iklan perniagaan, terutama dalam sosial media Instagram, Facebook atau melalui media baru. Yang ketiga ialah tani boleh menarik minat penulis ataupun belia remaja, pelajar yang berbakat untuk menerbitkan lagi beberapa karya dengan menggunakan media baru ini. Masa ini banyak kan Dewan Bahasa dan Pustaka banyak menganjurkan beberapa kira pertandingan, novel, membuat novel, cerpen apa itu ini. Boleh tani melihat mengakses bagaimana cara membuat cerpen apa dari akses dari media baru itu. So dari sana tani kita ni dari sana belajar untuk menulis and then apa satu cara-cara menerbitkan apa tu. Tani boleh minta tolonglah arah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari sana penggunaan media baru itu indah tani kira terlepas pandanglah bahasa Melayu itu pun boleh tani gunakan dari sana juara. Okey, lepas itu dari sana kita ni tahulah media baru ni banyak kegunaannya, faedahnya. Cepat sekali. Untuk tani mengekalkan lagi bahasa Melayu kita ni. Ya, untuk kita ni dapat memperdapatkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Jadi telah pun dikongsikan daripada Puan sendiri bagaimana langkah-langkah untuk kita ni menggunakan ataupun mempromosikan bahasa Melayu melalui media baru ini. Jadi kalau kita melihat Puannya, kalau kita melihat juga ada juga ni yang berminat untuk membuat penulisan menerusi Instagram dan juga ada Facebook ini. Ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dan ini amat ketara ketika negara kita dilanda wabak COVID-19 di mana penggunaan dari segi pendidikan, pengajaran juga adalah menerusi media baru iaitu menerusi aplikasi Zoom. Dan ini merupakan sebanyak dapat meningkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu ni Puan. Ya, jadi dalam mempromosikan ni mungkin boleh berkongsi ni Puan antara cabaran dalam mempromosikan bahasa Melayu melalui media baru ini. Okey, antara cabaran-cabaran yang kita dapat melihat antaranya ialah satu penggunaan internet. Kadang-kadang di negara kita ni internet bukanlah selaju mana yang tani perolehi. Kadang-kadang dari sana tani untuk mengakses macam membuat penyelidikan bahasa Melayu itu, tani sendiri pun mencari dari online, menggunakan online teknologi itu. Masa ini banyakkan media baru ataupun dari internet sendiri, tani boleh dapat mengkaji bahasa Melayu itu sendiri melalui e-book online. Dari sana tani boleh mencari kertas kerja daripada penyelidikan luar negara. Dari sana pun manfaatnya pun ada sudah di sana. Ya, bahasa Melayu penggunaan bahasa Melayu itu andang kira sudah tani maklumlah andang kita tak ketahui sudah bahasa Melayu ini memang pentinglah untuk di negara kita ini sendirilah. Perkongsian Puan tadi dalam soalan yang sebelumnya, Puan ada menyentuh mengenai dengan nilai komersial ni. Jadi apa maksudnya sebenarnya dengan nilai komersial ni Puan? Kerana kalau kita ni melihat juga di dalam media sosial ada sesuatu yang dinamakan sebagai estetik. Estetik. Jadi bahasa yang estetik sering digunakan adalah bahasa Inggeris. Mungkin anda masyarakat akan bertanya, mana estetik bahasa Melayunya? Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan apa erti nilai komersial tersebut dan bagaimanakah kita ni dapat menarik minat belia-belia muda agar dapat melihat bahasa Melayu ni ada estetiknya tersendiri. Sebagaimana kita tahu, dalam iklan-iklan yang tani melihat, untuk menarik pelanggan ataupun pembaca itu sendiri, tani mesti menggunakan bahasa Melayu yang
bisainya orang. Betul. Yang bisa kira yang paling orang suka adalah bahasa Melayu yang mempunyai ada maksudnya sendiri. Macam kalau kita ni melihat kalau dari Instagram ataupun Facebook, dari jauh tadi kita ambil daripada iklan daripada Najib Jeffrey. Kebanyakan diorang menggunakan bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Brunei. Mana Inggris pun jarang pun digunakan, tapi yang penting lebih memahamilah. Bahasa Melayu yang digunakan itu perlu tani pahami. Tapi sebelum tani menggunakan itu, tani mesti melihat adakah ia sesuai digunakan atau tidak. Jangan saja tersalah arah, tersimpang dia. Kadang-kadang ada orang salah maksud. Pasal bahasa Melayu ni endangnya ada macam satu perkataan tapi berbagai maksud. Yalah, kadang-kadang ada boleh orang salah maksud dia. Itu sebelum tani macam mengiklankan itu, tani mesti selidik dulu benar-benar. Lurus ataupun indah, tani menggunakan itu betul atau tidak. Jadi pun ada sebenarnya tertanya juga ni. Kalau dalam bahasa Melayu Brunei, rata-rata semua kita ni pandai. Tapi bahasa Melayu standard ni agak susah sebenarnya untuk dikuasai ramai kan Puan. Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan kalau sekiranya mungkin ada di antara penonton kita ni di luar sana ingin mengetahui macam mana lagi cara untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu standard tadi. Terus sekali kalau kita ingin membuat caption di Instagram dan sebagainya. Bagaimana? Untuk menggunakan bahasa Melayu standard atau tani pun mesti pun juga melihat cara penggunaannya tu takut salah ke apa, takut kerana kerana bidas sekarang oleh orang ahli-ahli bahasa Melayu. Selalunya tani penggunaan bahasa Melayu di sini kebanyakan bahasa Melayu Brunei. Tapi untuk menggunakan bahasa Melayu standard ada caranya. Kalau menurut selalunya penggunaan bahasa Melayu ni standard tani boleh baca through dari newspaper, dari surat khabar online. Kan maksudnya online, surat khabar online, media baru je tani gunakan. Dari sana tani boleh belajar bahasa Melayu standard. Dari sana je tani tahu cara penggunaannya. Masa ni banyak sudah orang mengajar kita ni cara-cara menggunakan bahasa Melayu yang bisa, yang standard. Kan kegunaan aplikasi TikTok baru-baru ni, yang paling famous masa ni, baru-baru ni ada mengutarakan, ada membincangkan mengenai bagaimana menggunakan bahasa Melayu standard yang lebih baik. Macam ada orang lagu baru-baru ni, kerana dieditkannya, penggunaan perkataan ani yang bisa. Itulah penggunaan media baru yang kira faedahnya lah, manfaatnya untuk tani sama-sama belajar. Betul. Ada juga informasi yang dapat kita diperolehi ya. Jadi Puan, kalau sekiranya ada yang dia mungkin ada seorang itu menggunakan caption bahasa Melayu tapi bercampur-campur aduk dengan bahasa Inggeris. Adakah satu perkara yang macam mana? Adakah ia boleh merosakkan satu bahasa? Macam mana? Kalau boleh penggunaan bahasa Melayu ni jangan dicampur adukkanlah. Kecuali lah ia punya aplikasi, ia punya Facebook untuk kefahaman kita ni yang sebagai pembaca. Kalau sebagai bahasa Melayu standard, kami gunakanlah dengan bahasa Melayu standard. Kalau dari macam menggunakan aplikasi Instagram ataupun peribadinya sendiri, itu tidak ada menjadi masalah. Tapi untuk menjadi sebagai ilmuwan, sebagai seorang ahli pengkaji, sebagai bahasa Melayu yang benar-benar cintakan bahasa Melayu itu, perlu menggunakan bahasa Melayu dengan secara tepat. Agar tani macam lawa je bahasa Melayunya ni. Kira penggunaan bahasa Melayu itu memang pekat, macam diketahui, teruslah pelajar-pelajar mempelajari sama mengetahui perkataan-perkataan baru dari bahasa Melayu standard inilah. Daripada perkongsian Puan Jo tadi sebenarnya ada terfikir mengenai dengan relevannya social media atau media sosial dengan bahasa Melayu ni. Kalau kita ni lihat media sosial ni dikuasai oleh influencers ataupun yang orang kita ni selebriti masa kini yang orang kita ni orang biasa pun boleh. Tapi ada satu istilah namanya penghibur didik. Penghibur didik ataupun edufluencer.
influencer bukan sahaja ingin mempromosi barang ataupun produk, tapi idufluencer mereka yang memberikan maklumat. Dan di samping itu juga menjadi influencer. Pun setujukah Indah mereka memainkan peranan yang besar juga untuk mempromosikan bahasa Melayu di dalam media sosial mereka? Okay, bagi pendapat saya, kalau menggunakan influencer, Indah jadi masalah. Memanglah ia menjadi satu tani punya sumber untuk mendapatkan ilmu, untuk tani menyebarkan ilmu menerusi media baru ini. Apa gunanya media baru ini? Aplikasi yang terbaru masa ini memanglah untuk menyebarkan maklumat. Dari sana tani mengambil ambil faedahnya, manfaatnya dengan menggunakan media baru ini untuk memartabatkan lagi serta mempromosikan bahasa Melayu kita ni lah. Sama bahasa Melayu standard, lebih-lebih lagi lah. Sama yang lain dengan menggunakan media baru ini, penggunaan bahasa Melayu ini bukan saja kita ni saja belajar, orang luar pun ikut juga melihat. Itu yang paling penting. Dari orang luar macam orang negara asing melihat, diorang pun ikut mempelajari bahasa Melayu ini. Kalau ia ada akses internet ini, ia boleh mencapai kepada penonton yang di luar negara ya. Apapun juga Puan cukup menarik apa yang kita kongsikan ini. Jadi kita ni perlu memanfaatkan media baru ini untuk kita ni mempromosikan bahasa Melayu kita ya. Jadi Puan sebagai akhirnya mungkin ada harapan ataupun saranan Puan mengenai dengan tajuk ini. Okey. Bagi saya bagi kepada mereka yang ingin menyebarkan bahasa Melayu ataupun mempromosikan lagi bahasa Melayu melalui media baru ini, jangan orang takut untuk membuat sesuatu aktiviti-aktiviti yang berpandukan daripada bahasa Melayu ini sendiri, seperti menulis. Teruskanlah orang untuk mempromosikan bahasa Melayu itu melalui media baru. Para pengkaji menggunakanlah media baru ini untuk tani meningkatkan lagi cara-cara tani menulis dengan menggunakan bahasa Melayu standard dan juga ambil faedahlah serta manfaatnya kepada untuk para pelajar kita ni untuk mempelajari lagi bahasa Melayu yang lebih baik lagi untuk melalui media baru ini. Alhamdulillah, itulah saranan kita ni daripada narasumber kita yang mulia Puan Nur Mazlina binti Muhammad Daily, merupakan seorang ahli astrawani. Ribuan terima kasih kami ucapkan Puan berkesudian berbincang mengenai dengan mempromosi bahasa Melayu melalui media baru ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.